بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Kita sambung berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ialah contoh individu yang mempunyai keislaman diri dan istiqamah dalam menghadapi kerajaan kuasa besar dunia yang tunggal pada zamannya tanpa menyerahkan. Baginda alaihi salam pernah dihalau oleh keluarga dan negara yang kafir, lalu bermusafir atau berhijrah ke Palestin dan Mesir sebelum baginda kembali bermukim di Palestin sehingga kewafatannya pada usia 175 tahun. Hebatnya Ibrahim AS ini disebut kerana Ibrahim ummah. Ibrahim adalah ummah, seorang tokoh Rasul yang besar, macam satu ummah. Perkataan ummah dalam Quran dengan makna umat manusia. Umat Islam, umat bukan Islam. Dengan makna jamaah, kumpulan. Dan ummah dengan makna seorang Rasul yang besar, yang hebat. Walaupun seorang diri, tetapi kelebihannya satu ummah. Ibrahim adalah ummah menghadapi kuasa besar dunia. Adapun kerajaan Babylon dan rajanya itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia sebelum mereka menerima hukuman yang lebih dahsyat pada hari akhirat kelak. Ibrahim berdepan dengan kuasa besar dunia yang tunggal, kerajaan Babylon ataupun Babylon. Rajanya nama Namrud yang menakluk dunia. Walaupun Ibrahim lawan dengan sedikit pengikut, Namrud dibinasakan oleh Allah di alam dunia dan akan terima hukuman dari akhirat. Nabi Ibrahim alaihissalam dikurniakan zuriat yang meneruskan perjuangan yang panjang secara bertali arus dan mendapat kelebihan kerana panjang perjalanannya. Perkara ini disebut dalam Quran. Ibrahim alaihissalam berjuang dalam masa yang panjang. Dan perjuangannya disambung oleh zuriatnya Nabi-Nabi daripada keturunan Ibrahim alaihissalam. Firman Allah Ta'ala, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.
Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub nafilah. Wa kullan ja'alna salihin. Surah Anbiya ayat 71 hingga 72. Dan kami menyelamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkatinya untuk sekalian manusia. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yaqub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan kami jadikan mereka orang-orang yang soleh. Bersama Ibrahim, anak saudaranya Lut alaihi salam. Jadi Nabi, jadi Rasul. Allah Ta'ala kurniakan anak Ibrahim, Ishak jadi Rasul, Ismail jadi Rasul. Cucunya Yaqub jadi Rasul. Dan cicitnya Yusuf jadi Rasul. Alaihimussalatu wassalam. Lahir daripadanya zuriat Nabi-Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Negeri yang diberkati di sini ialah negeri Syam yang mempunyai tanah yang subur, termasuk di dalamnya Palestin. Di Syamlah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam diturunkan dan Dajjal akan dibunuh oleh baginda alaihissalam pada akhir zaman nanti. Ini mengikut satu riwayat. Negeri yang diberkati ialah negeri Syam. Termasuk Syam itu Palestin. Dalam istilah zaman dulu. Dan diriwayatkan Nabi Isa akan turun di akhir zaman membunuh Dajjal. Satu riwayat mengatakan Nabi Isa turun di Syam, di Damaskus. Dan bersemayang di Masjid Damaskus. Satu riwayat mengatakan turun di Baitul Laham, di Palestin. Dua riwayat. Yang pentingnya Syam berlaku. Dan Nabi Isa ialah orang yang tugas oleh Allah membunuh Dajjal di akhir zaman. Dajjal ini ialah pemimpin Yahudi. Dan memang orang Yahudi, orang Zionis, termasuk Kristian Zionis, menunggu kelahiran Dajjal untuk menakluk dunia. Mereka berperang mati-mati hari ini nak tunggu Dajjal mari memimpin mereka. Allah Ta'ala izinkan Dajjal ini bermaharajalela selama 40 hari saja. Disebut adalah hadis. Sehari banyak setahun, sehari macam sebulan, sehari macam seminggu, harinya panjang. Dan seperti hari-hari biasa, 40 hari saja. Lepas tu Nabi Isa AS membunuh Dajjal di akhir zaman. Dan orang Yahudi dihapuskan. Ada Yahudi berkumpul di Palestin ramai-ramai untuk dikuburkan. Dan memang kalangan Yahudi Ortodok percaya mereka dikuburkan di situ. Dengan sebab itu Yahudi Ortodok Natri Karta, mazhab Natri Karta, mengharamkan penubuhan negara Israel. Kerana tubuh negara jadi kubur. Terutama riwayat bangsa Yahudi. Itu hukuman Allah di akhir zaman. Kerana Yahudi membunuh Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Nabi Isa juga daripada keturunan Ibrahim alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin." Surah Al-Ankabut ayat 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasan di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk daripada kalangan orang-orang yang soleh.
Dia beri martabat yang tinggi. Pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Ibrahim AS. Berada di langit yang tinggi. Lebih pada Nabi-Nabi yang lain. Surat Al-Ankabut. Balasan di dunia beroleh rezeki yang lapang. Kediaman yang sejahtera dan luas. Sumber air yang deras. Isteri yang cantik dan solehah. Pujian-pujian yang baik. Serta semua orang menyukai dan menyenanginya. Semua agama mengaku Ibrahim agama dia. Di mana Yahudi kata Ibrahim Yahudi. Kristian kata Ibrahim Kristian. Orang Musyrikin kata Ibrahim Musyrikin. Maksudnya orang Hindu, Ibrahim ini Tuhan, Brahma. Brahma itu Ibrahim lah. Dianggap sebagai Tuhan. Ibrahim, makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya. Walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang Yahudi. Bukan seorang Kristian. Ibrahim seorang Islam. Agama yang betul. Dan Ibrahim bukan seorang musyrikin. Ibrahim adalah menganut Islam. Demikian juga firman Allah Ta'ala. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath bihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Surah Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas tapak Baitullah Ka'bah itu. Allah Ta'ala tugaskan Ibrahim dan Ismail mendirikan Ka'bah Baitullah jadi kiblat kepada orang Islam di akhir zaman. Sambil kedua-duanya berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua daripada kalangan orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu. Dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukilah kami syariat dan cara-cara ibadat kami dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah maha penerima taubat lagi maha mengasihani. Wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang Rasul daripada kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat firman-Mu dan mengajari mereka isi kandungan kitab Al-Quran serta hikmah kebijaksanaan dan membersihkan hati dan jiwa mereka daripada syirik dan maksiat. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dan tiada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim melainkan orang yang memperbodohkan dirinya sendiri. Kerana sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim menjadi nabi di dunia ini. Dan sesungguhnya dia pada hari akhirat kelak tetaplah daripada kalangan orang-orang yang saleh, yang tertinggi martabatnya.
ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya, serahkanlah dirimu kepadaku, wahai Ibrahim, Islam. Nabi Ibrahim menjawab, aku serahkan diri tunduk taat kepada Tuhan yang memelihara dan mentarbiyat segala alam. Walaupun Allah Ta'ala suruh Ibrahim bersama anaknya mendirikan Kaabah, berdoa juga supaya Tuhan terima kebajikan yang dibuat. Padahal mesti Tuhan terima dah. Pentingnya doa. Ibrahim juga minta Tuhan ampunkan dosa. Padahal Nabi-Nabi adalah ismah, terpelihara daripada dosa. Kita yang tak Nabi ni, kena lebih lagi lah. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa. Ibrahim juga berdoa supaya dilahirkan berzuriatnya Nabi akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah makbulkan doanya. Nabi akhir zaman dilahirkan daripada zuriat Ibrahim alaihi salam, dan Allah Ta'ala menegaskan Ibrahim seorang Islam yang sebenar, kerana menyerah diri pada semua perintah Allah Ta'ala. Apa sahaja Tuhan perintah, dia serah diri. Itu makna Islam. Perintah suruh sembelih anak, sembelih. Tuhan batalkan. Perintah suruh hantar isteri dan anak di tempat yang tak ada manusia, dihantarnya. Percaya pada Tuhan. Dan Tuhan beri rezeki selepas itu yang melimpah ruah di Mekah. Apa sahaja Tuhan suruh ikut. Tak tanya, tak soal. Kerana percaya pada rahmat Allah, adilnya Allah. Ibrahim jadi contoh seorang Islam yang sebenar kepada seluruh manusia. Nabi Ibrahim AS membawa dakwah yang sama dengan para anbiya yang lain, iaitu menyeru kepada akidah tauhid, mengesahkan Allah dan menolak syirik, menolak adanya Tuhan-Tuhan yang lain berallah, serta beriman kepada hari kiamat, adanya hari akhirat, hari manusia dibangkitkan semula, ada syurga, neraka dan lain-lain. Baginda alaihi salam merupakan seorang Rasul yang diuji keimanannya dengan penyerahan diri yang paling ikhlas kepada Allah, yang dinamakan Islam, iaitu mematuhi apa sahaja perintah Allah. Sehingga baginda diberikan keistimewaan menjadi kekasih Allah yang bergelar Khalil, Khalilur Rahman, Khalilullah, yang paling disayangi oleh Allah. Bukan baginda alaihi salam juga menjadi bapa para anbiya, bapa nabi-nabi, dan daripada zuriatnya lahir Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi-nabi Bani Israel. Oleh itu menamakan agama yang lain selain daripada Islam sebagai agama Ibrahim adalah amal salah dan sesat. Sesungguhnya bumi Palestin dimakmurkan oleh Ibrahim AS atas dasar Islam, bukannya atas dasar kebangsaan Yahudi, kerana bangsa itu belum wujud ketika zaman baginda Ibrahim AS. Orang Yahudi menegakkan negara Israel atas nama bangsa Yahudi, itu salah. Tak betul. Ibrahim yang memakmurkan Palestin bersama dengan orang Arab daripada kabilah Kanaan, yang juga zuriat Sam bin Nuh alaihi salam. Memanglah Yahudi juga keturunan Sam, Arab juga keturunan Sam. Sam bin Nuh alaihi salam. Tak dinafikan. Bangsa Yahudi ini lahir kemudian. Lahir selepas Nabi Yaqub alaihi salam hijrah ke Mesir mengikut anaknya Nabi Yusuf alaihi salam. 12 orang anak beranak anak Nabi Yaqub pergi ke Mesir
Setelah beberapa ribu tahun, barulah lahirnya satu bangsa, dinamakan bangsa Bani Israel. Kemudian, pada Bani Israel ini kemudian, dia kata dia lah yang dulu sekali, dia lah manusia, orang lain binatang mereka. Itu semua mengarut. Salah. Dan Allah Ta'ala suruh Bani Israel balik ke Palestin untuk tegakkan negara yang melaksanakan hukum Allah dalam kitab Taurat. Bukan di atas nama bangsa Yahudi. Menegakkan syariat Allah. Yang mewarisi ialah hamba-hamba Allah yang saleh, yang beriman pada Allah. Bila Yahudi durhaka, tak dibenarkan masuk sesat 40 tahun di Padang Pasir. Setelah lahir generasi baru baru boleh masuk. Tegakkan negara sehingga negara Nabi Sulaiman AS yang menguasai dunia. Selepas orang Yahudi tinggal kitab Taurat, jatuh balik. Begitulah. Sehingga orang Islam ambil alih. Firman Allah Ta'ala menjelaskan melalui firman-Nya, Ya ahlal kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim, wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih, afala ta'qilun? Ha antum haula'i hajattum fima lakum bihi ilm, falima tuhajuna fima laysa lakum bihi ilm. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin. In awla an-nas bi Ibrahim alladhina ittaba'uhu hadha an-nabiy walladhina amanu, wallahu waliyyul mu'minin. Surah Al-Imran. Wahai ahli kitab, mengapa kalian berani memperdebatkan agama Nabi Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan malaikat kemudian pada zaman Ibrahim. Macam mana kamu kata Ibrahim ini Yahudi Kristian? Ibrahim dulu lagi. Dulu pada Musa, dulu pada Isa alaihissalam. Belum ada Taurat dan Injil. Macam mana kata Ibrahim ini Yahudi, Ibrahim Kristian? Patutkah kalian berdegil sehingga kalian tidak mahu menggunakan akal? Ingatlah kalian, ini orang-orang bodoh. Kalian telah memajukan bantahan tentang perkara yang kalian ada pengetahuan yang mengenainya, yang diterangkan perihalnya dalam kitab Taurat. Maka mengapa kalian membantah perkara yang kalian tidak mengetahuinya? Dan ingatlah, Allah mengetahui hakikat yang sebenarnya, sedang kalian tidak mengetahuinya. Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang pemeluk agama Yahudi, dan bukanlah dia seorang pemeluk agama Kristian, tetapi dia seorang yang tetap berada atas dasar tauhid, mengesahkan Allah, sebagai seorang Muslim yang taat dan berserah bulat-bulat kepada Allah. Dan dia pula bukanlah daripada kalangan orang-orang musyrikin. Ibrahim bukan musyrikin, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan itu. Sesungguhnya orang-orang yang hampir sekali pada Nabi Ibrahim dan berhak mewarisi agamanya ialah orang-orang yang mengikutinya dan juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini serta orang-orang yang beriman umatnya, iaitu umat Islam. Dan ingatlah, Allah ialah pelindung dan penolong bagi sekalian orang-orang yang beriman. Yang berhak dengan Ibrahim ialah umat Muhammad SAW, kerana menganut Islam. Nabi Ibrahim AS diberikan penghormatan untuk mendirikan Kaabah. Pada masa yang sama dikabulkan doa supaya dilahirkan daripada zuriatnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang membawa Islam kepada seluruh alam hingga berlakunya hari kiamat. Baginda AS wafat pada usia 175 tahun, mengikut riwayat paling sahih.
Umur dia 175 tahun. Riwayat yang sahih. Ringkasan Nabi kita Ibrahim ni ialah keistimewaan Ibrahim, keagamaan. Digelar sebagai kekasih Allah atau Khalilullah. Digelar sebagai bapa para anbiya, Abul Anbiya. Dikabulkan doa supaya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW dari keturunannya. Dia beri penghormatan mendirikan Kaabah. Mempunyai ketajaman akal fikiran. Mempunyai kemahiran berhujah lawan Namrud. Mempunyai ketaatan yang tidak berbelah bagi kepada Allah SWT. Apa Tuhan kata ikut berlaku. Cabaran dakwah Nabi Ibrahim SAW. Dakwah di Iraq, dakwah di Mekah. Dakwah di Iraq berdepan dengan bapanya sendiri yang menjadi pengukir berhala. Dilempar ke dalam api yang menyala. Tetapi diselamatkan oleh Allah SWT. Dihala keluar daripada bumi Iraq oleh kaumnya sendiri. Diperintah agar meninggalkan isterinya Hajar dan anaknya Ismail di padang pasir yang tandus. Diperintah supaya mengorbankan anaknya Ismail AS atas perintah Allah SWT. Dan tak sebut menyeru manusia supaya menunaikan haji. Mempunyai kebijaksanaan dalam mencari kebenaran. Menyerahkan segala ketentuan kepada Allah dengan ikhlas. Memiliki kesabaran dan kegigihan dalam perjuangan. Menghadapi kerajaan kuasa besar dunia dengan berserah pada Allah dan istiqamah. Ini istimewa Nabi Ibrahim AS. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kerahan penduduk Yaman. Yaman terletak di selatan dan barat menajung Arab. Dan wilayah itu menjadi sasaran jihad. Maka tenaga jihad daripada masyarakat dikerahkan secara khusus. Demikian itu kerana mereka terbukti mempunyai pengalaman serta niat yang ikhlas sewaktu jihad menentang fitnah murtad. Sehingga mampu mencapai kejayaan yang besar. Yaman negeri yang istimewa. Yang mudah terima Islam. Tak terima dengan perang. Di Yaman. Yaman asalnya jajahan takluk Parsi. Kuasa besar dunia. Di mana Nabi atas surat pada Raja Parsi, ajak Raja Parsi masuk Islam. Surat Nabi dikoyak. Diperintah Bazan, Gubernur Parsi di Yaman, pergi berjumpa dengan Nabi di Madinah. Bazan berjumpa dengan Nabi di Madinah. Nabi beritahu raja mudah mati dah kena bunuh. Bazan masuk Islam. Gubernur Parsi di Yaman masuk Islam. Bazan masuk Islam. Dan terus mempertahankan Islam. Dia dan anak-anak dia mempertahankan Islam. Sehingga masa Nabi wafat berlakunya murtad. Walaupun Bazan sudah meninggal dunia, anak-anak dia mempertahankan Islam. Dengan penduduk Yaman. Ini Yaman. Nabi sebut dalam hadis, Al-imanu Yaman, wal hikmatu Yamaniyah. Iman itu Yaman, kebijaksanaan itu Yaman, kata Nabi. Bila Abu Musa al-Asy'ari datang nak jumpa Nabi, masuk Islam, rombongan Musa al-Asy'ari. Nabi sebut akan tiba satu rombongan dari Yaman. Yaman ni iman. Yaman adalah kebijaksanaan.
kawasan yang kuat mempertahankan Islam. Seluruh kabilah Islam yang berada di timur Semenanjung Arab sedang bertugas menghadapi Parsi. Oleh kerana mereka telah menunjukkan tanda menghampiri kemenangan, maka sebahagian sahaja daripada kalangan mereka diarahkan supaya mengikuti panglima Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an bagi membantu jihad menentang Rom. Oleh kerana penduduk Iraq, penduduk kawasan Teluk berperang dengan Parsi, maka nak perang dengan Rom, mereka tidak dikerah ramai. Maka orang Yaman yang dikerah. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu menugaskan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang pemimpin dari kalangan para ulama sahabat, supaya membawa perutusan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada penduduk Yaman. Dalam perutusan tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyatakan, ini perutusan Abu Bakar, surat Abu Bakar kepada penduduk Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Min khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila man quri'a alaihi kitabi hadha min al-mu'minin wal muslimin min ahli al-Yaman. Salamun alaikum. Fa inni ahmadu ilaikum Allah alladhi la ilaha illahu amma ba'd. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, daripada Khalifah Rasulullah SAW kepada sesiapa sahaja dalam kalangan orang-orang beriman dan beragama Islam daripada kalangan penduduk Yaman. Selamat sejahtera kepada kalian semua. Sesungguhnya tiada pujian malaikat kepada Allah. Dialah Tuhan dan dia tiada Tuhan yang sebenar, malaikatnya Allah sahaja. Ini penulang surat. فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْجِهَادَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَيُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan jihad ke atas orang-orang yang beriman. Dan dia memerintahkan orang-orang yang beriman supaya keluar berjihad. Sama ada dalam keadaan ringan atau berat. Ringan atau berat. Senang atau susah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Infiru khifafan wa thiqala. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. In kuntum ta'lamun. Pergilah kalian beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah. Sama ada dengan keadaan ringan, mudah bergerak, ataupun dengan keadaan berat disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab. Dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kalian pada jalan Allah. Demikian itu amatlah baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ayat ini ada kisah. Zaman Sayyidina Uthman, kita baca bila Sayyidina Uthman menubuhkan tentera laut. Yang pertama syarat Islam. Sayyidina Uthman menggerah orang Islam daftar diri. Lalu Abu Talha, seorang sahabat yang sudah tua, jatuh dia kening. Selalu tua, lembek kening, jatuh kening. Nak pergi juga daftar. Daftar juga tua. Tua dah, sampai kening jatuh dah. Anak dia kata, ayah dah sogilah. Dah sogilah, ayah tua dah. Dia anak-anak lah pergi berjihad. Yang jerekohkan anak dia. Mudah dengar firman Allah Ta'ala. Infiru khifafan wa thiqalan. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Keluarlah kamu berperang ringan ataupun berat. Tua ataupun muda. Makna dia. Dia tanya itu. Tua atau muda.
dengan harta kamu dan diri kamu pada jalan Allah. Itu lebih baik pada kamu kalau kamu tahu. Bila baca ayat Quran, dia tanya kata apa, bawa lah. Belayar di laut, tua belah lalu. Mabuk ke wallahualam, mati. Bila dia mati, nak tahu mayat dalam laut, tak tergamuk. Kerana sahabat Nabi. Terpaksalah cari pula. Maka masa yang lama. Mungkin minggu, mungkin sebulan. Baru jumpa pula. Nak tanah dia. Mayat dia tak berubah. Tak berubah mayat dia. Tak bau dia apa macam tu. Ini Tuhan beri fadilah. Anda ada kisah ayat ni. Ya bakal tulis ayat ni pada penduduk Yaman. Wal jihadu faridatun mafruḍah. Was-sawabu indallahi azim. Jihad adalah kewajipan yang ditetapkan. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Wa qad istaghfarna al-muslimina ila jihadir Rum bi-Syam. Wa qad sara'u ila dhalik. Wa qad hasunat fi dhalika niyyatuhum wa 'azumat hasanatuhum. Kami mengarahkan kaum muslimin supaya keluar berjihad dengan berperang menghadapi Rum yang memerintah negeri Syam. Dan mereka berlomba-lomba untuk itu. Dan mereka membentuk pasukan dan berjihad dengan niat yang ikhlas dan menginginkan ganjaran kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Wasari'u ibadallah ila ma sara'u ilaih. Wal yahsun niyyatukum fih. Fa innakum ila ihdal husnayain. Imma syahadatu wa imma al-fathu wal ghanimah. Maka wahai hamba-hamba Allah, bersegeralah seperti mana bersegera saudara-saudara kalian yang telah menerimanya. Ikhlaskanlah niat kalian dalam berjihad dengan memilih antara dua perkara, sama ada mati syahid ataupun memperoleh kemenangan dan mendapat ganjaran. Sama ada mati syahid di medan perang ataupun menang. Melihat kemenangan. Dua perkara saja pilihannya. Ilmu takluk tak ada. Tak ada orang Melayu yang ilmu takluk ni. Mereka nak mati syahid ataupun menang. Fa inna Allah lam yarda min ibadihi bil qawli duna al-amal. Wa la yazalu al-jihadu li ahli adawatihi hatta yadinu bi dinil haq wa yaqirru bi hukmil kitab. Maka sesungguhnya Allah itu tidak meredai hambanya yang bercakap sahaja tanpa beramal. Jihad tetap diteruskan bagi menentang mereka yang memusuhi Islam. Sehinggalah mereka menganut Islam dan mengakui kebenaran hukum kitab Allah. Hafizallahu lakum dinakum wa hada qulubakum wa zaka a'malakum warzaqakum ajral mujahidin as-sabirin. Mudah-mudahan Allah memelihara agama kamu, memberikan hidayah kepada hati-hati kalian, membersihkan amal-amal kalian, dan mengurniakan kepada kalian ganjaran atau rezeki buat para mujahidin yang bersabar. Surah ini disebut Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashq. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menemui semua kabilah dan membawa perutusan ke seluruh pelosok Yaman. Mereka semua menyahut seruan jihad dengan penuh semangat dan bersama keluarga keluar berduyun-duyun membawa barang-barang keperluan. Sehingga contoh yang paling menarik dipamerkan oleh Dzulqilah, seorang raja daripada kabilah Himyar yang besar jumlah mereka. Dzulqilah mengumpulkan pengikut yang ramai lalu menyampaikan ucapan. Dzulqilah ni raja. Raja pun semangat nak berjihad. Dzulqilah. Bila dengar ucapan bakar, dia kerah rakyat, dia pergi berjihad sama. Dia berucap, "Thumma qad da'akum ikhwanukum as-salihun ila jihadil musyrikin.
واكتساب الأجر العظيم فليغفر من أراد النفير معي الساعة. Wahai kalian semua, ketahuilah bahawa sesungguhnya saudara-saudara kalian yang soleh telah menyeru untuk berjihad memerangi kalangan musyrikin dan mendapatkan pahala yang besar. Maka sesiapa yang mahu pergi berjihad, dipersilakan untuk pergi bersamaku. Kata dia, aku nak keluar. Siapa nak ikut, aku ikut. Zulqinah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu tiba di Madinah pada tanggal 11 Rajab tahun ke-12 Hijrah. Sambil membawa berita yang mengembirakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Khalifah dimaklumkan bahawa rombongan yang ramai bersama kelengkapan dan bekalan makanan akan tiba dari Yaman. Hanya selang beberapa hari selepas itu, iaitu pada 16 Rajab. Anas apa? Sebelah 16 Rajab. Lepas berapa hari saja. Tahun ke-12 Hijrah, Raja Zulqinah bersama 1000 badan tentera berkuda. Main dengan kuda. 1000 badan tentera kuda. Kemudian selepas itu Hamzah bin Malik Al-Hamadani pula tiba. Membawa lebih dari 2000 orang anggota tentera. Sewaktu mereka tiba di Madinah, mereka disambut dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka mendengar alunan ayat Al-Quran dengan penuh khusyuk sehingga menangis, menandakan keimanan, keikhlasan yang ada dalam jiwa mereka. Raja Zulqinah melihat Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam keadaan pakaian yang sederhana. Dia raja, pakai pakaian raja. Jangan Abu Bakar pakai jubah biasa saja. Pakaian rakyat. Terus Zulqinah mencabut mahkota bertatah permata yang mahal di atas kepalanya. Pakaian kebesaran miliknya yang bersulamkan emas dan permata turut ditanggalkan. Lalu diserahkan kepada khalifah supaya dijadikan derma jihad fisabilillah. Cabut mahkota dia. Cabut pakaian yang bertatah permata, suruh jual. Pakai pakaian biasa. Tengok Abu Bakar pakai pakaian biasa. Malu. Malu dia. Ha? Setelah itu keluar Khalifah menemui Zulqinah di pasar Madinah. Seraya berkata kepadanya, "Faddahtana bainal muhajirin wal ansar." Kamu merendahkan kami dalam kalangan muhajirin dan ansar. Kamu tunjuk macam ni. Sanggup cabut mahkota atau kepala. Buang pakaian. Kami orang Madinah rasa malu. Kata orang Madinah. Zulqinah menjawab, apa aradtum an alakuna malikan jabbaran fil jahiliyah? Jabbaran fil Islam? Demi Allah, tidak sekali-kali. Adakah kalian ingin menjadikan diriku angkuh pada zaman jahiliyah dan juga angkuh pada zaman Islam? Ini pakaian zaman jahiliyah. Sombong. Aku dah masuk Islam. Nak suruh aku sombong macam zaman jahiliyah lagi. Zulqinah kata kepada Abu Bakar, pada orang Madinah. Pemimpin kabilah mengikut langkah Zulqinah dengan menyerahkan pakaian dan perhiasan mahal masing-masing untuk disumbangkan sebagai derma jihad. Wallahu a'lam. Sebab itulah siapa ini pun orang Yaman buat ni. Duk serang kapal. Dia tolong Palestin, dia serang kapal lalu. Dia sanggup lawan kuasa besar dunia. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Kecuali bisikan orang yang menyuruh bersedekah. Atau berbuat kebaikan. Atau mendamaikan di antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah, tentulah akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Dan sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah, sesudah terang nyata kepadanya kebenaran, petunjuk yang dibawanya, dan ia boleh mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya, dan pada akhirat kelak kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini memberi makna yang besar kepada orang yang beriman. Tidak ada kebaikan dalam percakapan banyak, khususnya membisik-bisik antara satu sama lain. Tidak ada kebaikan di dalam najwahum, kata-kata bisikan sesama manusia, melainkan kata-kata yang menyuruh bersedekah, menyuruh berbuat baik, dan melakukan perdamaian kalangan manusia. Sesiapa melakukan demikian itu kerana mencari keredaan Allah, akan mendapat pahala yang sangat besar. Menunjukkan kata-kata yang baik memberi pahala yang besar. Sama ada kata yang kuat, bersuara atau bisik ke telinga kawan-kawan. Walaupun berbisik, Tuhan dengar. Kalau kata-kata itu kebajikan, dapat pahala. Seperti bisik suruh beri sedekah. Bisik suruh beri sedekah. Menyumbang, menolong orang. Termasuklah bercakap, berbisik supaya berbuat amal kebajikan. Nasihat orang supaya buat baik. Buat baik. Ataupun mendamaikan di kalangan manusia. Bisik kerana nak damaikan kalangan manusia. Kerana nak memenangkan Islam. Dia benarkan berbohong, nak suruh Islam menang. Bohong ni bukan semua berdosa. Ada bohong wajib, ada bohong dapat pahala. Untuk menakutkan musuh, menipu musuh, kita cakap bohong. Tak jadi salah, dapat pahala. Untuk menangkan Islam. Termasuklah berbisik untuk mendamaikan orang. Mendamaikan orang. Disebut oleh Nabi, Laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas fayunammi khairan aw yaqulu khairan. Bukan pembohong orang nak damaikan manusia, lalu menumbuhkan kebaikan dan berkata yang baik. Nak damaikan orang. Kita nak damaikan orang berkelahi, kena cakap pelawak lah. Tak apa. Tujuan nak damaikan orang kelahi. Tak jadi salah. Kalau wayak betul, kau kelahi lagi je dah. Wayak pula kawan ni kata uduh, kamu kata uduh. Tu nak belaga orang. Tu nak belaga orang. Tak betul. Kalau kita nak damaikan, jangan cerita benda buruk ni. Walaupun kawan tu kata uduh, dia molek dah. Tak apalah pelawak pun. Nak damaikan manusia, jadi pahala.
Termasuklah nak mendamaikan antara suami dan isteri. Jangan kelahi dengan bini. Pelawak dah apa. Dia benarkan suami berbohong. Dia benarkan isteri berbohong. Supaya jangan kelahi suami isteri. Sebab begitu. Kerana nak mendamaikan manusia. Kalau rakyat betul jadi kelahi lah. Balik Lembang. Tak boleh. Jangan cerita tak apa. Tak jadi salah. Nama Islam menggalakkan perdamaian, termasuk perdamaian antara suami dan isteri. Saudara dan saudara. Sehingga dibenarkan berbohong. Kerana tujuan yang baik. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah. Barang siapa yang buat begitu kerana mencari keredaan Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Aku akan beri kepadanya pahala yang sangat besar. Tuhan kata. Kalau tujuan kita baik, nak mendamaikan orang, nasihat orang, dapat pahala yang sangat besar. Pahala orang buat baik, pahala kita nasihat yang baik. Jadi orang baik, dapat pahala yang besar. Ini kelebihan. Kerana Islam menganjurkan kebaikan. Kalau demi nak kebaikan, bohong-bohong lah, tak apa lah. Dibenarkan. Nak mengalahkan musuh Islam. Tipu lah, tak apa. Dia tipu kita, dosa kita tipu dia, boleh pahala. Itu bezanya. Kita kerana Allah, dia bukan kerana Allah. وَمَنْ يُشَقِّ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Barang siapa yang berpecah daripada ajaran Rasul setelah nyata petunjuk yang benar. Petunjuk hak Nabi bawa betul dah. Tiba-tiba dia bawa hak lain. Pecah daripada ajaran yang Nabi bawa. Tipu orang pula, kecil orang pula. Ini Nabi kata. Ini Islam kata. Padahal tak betul. Sanggup cakap tak betul. Walaupun berlawan dengan Nabi. Berlawan dengan Islam. Zaman ni banyaklah. Kerana nak kesenangan dunia, sanggup lawan Islam. Ikut orang kafir, ikut musuh Islam. Kata Islam, kata tak apa. Islam kata boleh. Pecah daripada petunjuk Nabi. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Ghayra sabilil mu'minin. Mengikut jalan yang bukan jalan orang yang beriman. Nuwallihi ma tawalla. Kami jadikan dia seronok. Berasa cok, berasa cerdik, berasa bijak. Munak sangat tu kata. Dia berasa bijak. Berasa tak apa. Tuan jadikan manusia macam ni leka. Dia berasa tak apa. Buat lagi. Buat lagi. Allah lah. Munak lawan Islam kerana dunia. Sanggup lawan Islam. Katanya Islam kata tak apa. Islam kata begini-begini. Kelentong macam-macam. Tak boleh. Walaupun berlawan dengan Nabi, berlawan dengan Islam. Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia apa yang dia nak. Tuhan kata. Jadikan dia seronok dengan kerja-kerja untuk lawan Islam ni. Guna ayat Quran, guna hadis Nabi, guna macam-macam. Boleh berlaku. Tipu orang bodoh. Ni Islam kata begini, kata begini. Padahal hakikat Islam yang lain. Kami biarkan dia dalam keadaan begitu. Wa nuslihi jahannam. Kami nyalakan untuk mereka api neraka jahannam. Ambil amaran. Orang ni Tuhan nyalakan ke dia untuk api neraka jahannam. Kalau boleh duit pun, makan duit api neraka. Senang api neraka. Senang api neraka. Makanan neraka, minum neraka, air neraka. Wa sa'at masirah. Dan seburuk-buruk tempat untuknya. Di sinilah kita kena bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kena ikhlas dalam menegakkan Islam. Kalau Islam kata begitu, begitulah. Kalau kita kata kita silap, kita cakap salah, undur balik. Tak apa dah jadi salah. Ini tak mau undur. Orang macam ni, Tuhan jadikan dia leka. Walaupun dia tahu dia salah, dia bertahan kesalahan dia. Tuhan jadikan dia galik, seronok, gembira.
Kerana menang berhujah. Tak apalah. Aku biarkan Tuhan kata. Tapi ingat, dinyalakan untuk dia api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Minta perlindungan Allah dari begitu. Wallahu a'lam.